Di sebalik ujian yang kita hadapi, inilah hikmah dia. Setiap daripada kita berganding bahu, termasuklah selebriti tempatan kita. Seperti mana yang kita tunjukkan kepada anda tadi, Haris Iskandar dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza juga turun padang bagi membantu mereka yang memerlukan, terutama sekali mangsa-mangsa banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan juga Nas bersama dengan anda di Malaysia hari ini. Ya, terima kasih Anim dan kepada anda semua yang mengikuti kami di Malaysia hari ini. Kita hidupkan pagi anda dengan sumber-sumber inspirasi daripada barisan artis kita yang menggambling tenaga pengikut-pengikut mereka untuk mencetus semangat keluarga Malaysia yang sejati buat saya. Ya, tanggal 28 Disember 2022. 3 hari lagi sebelum kita menyambut 2022 ni. Bersedia? Betul. Bersedia ataupun tidak itulah yang menjadi persoalannya kan. Macam mana pun kehidupan hendaklah diteruskan walaupun pelbagai yang perlu kita lalui di akhir-akhir tahun 2021 ini. Tahun yang pastinya kita akan ingat. Jadi itulah antara topik yang akan kita bawakan di Malaysia hari ini. Kita akan kongsikan warna-warni bagaimana selebriti ini turun padang, sama-sama membantu dan menjadi figura sebagai contoh ramai lagi yang akan turut serta dalam bantuan misi banjir di mana-mana sahaja kawasan, terutama sekali difahamkan inilah yang mungkin boleh dikongsikan Nilofa, ramai Sharifah Shahira, Caprice kan, mengagihkan bantuan-bantuan dalam pelbagai bentuk. Pelbagai bentuk bantuan. Kalau bukan barangan atau bukan orang kata donation, tenaga kerja tu kerana kerja-kerja pembersihan masih dijalankan setakat ini. Jadi syabas kepada barisan artis yang terus menghidupkan semangat keluarga Malaysia. Yang menariknya ini, mereka ada produk sendiri. Jadi produk itu diberikan kepada mereka yang memerlukan. Itu secara yang percuma, secara percuma itu yang saya rasa sangat-sangat bersyukur kita ada insan-insan murni. Juga kita nak raikan mereka yang menjadi hero tidak didendang dalam misi bantuan banjir ni. Ramai sebenarnya kan, berbekalkan RM50 pun ada. Encik Azwan kita, Azwan Viva, Abang Viva kita tiba-tiba famous je sebab apa? Nilai murni, perasaan empati yang ada dalam diri beliau itu, dan ramai lagi sebenarnya. Tapi jangan kita lupakan je Hanif, dalam kita untuk meraihkan barisan artis kita yang cuba menolong sebaik mungkin. Keluhan mangsa banjir kita, terutama bila kita cakap pasal banjir, kita cakap pasal kerosakan harta benda. Jadi di sini MHI insya-Allah akan cuba memberikan inspirasi kepada anda yang terkesan fenomena banjir ini, kepada peralatan yang rosak, terutamanya mesin basuh. Kita akan utarakan suatu cadangan buat anda untuk cuba menyelamatkan mesin basuh anda secara DIY. Kita masih mampu gunakannya. Maklumlah mahal. Itu satu. Nombor dua, manja pula mesin basuh ni. Betul. Jadi, kan? Ini cara-caranya. Bagaimana pembersihan. Sedikit teaser lah kita bawakan kepada anda. Kadang-kadang, yelah, dalam fasa ini semuanya perlulah kita lakukan dengan jimat. Kalau boleh tak keluarkan kos, kita boleh lakukan ia secara sendiri, DIY. Kenapa tidak kita lakukan sendiri? Jadi, cara untuk membersihkan mesin basuh yang agak-agak masih lagi boleh diselamatkan. Sebelum nak buang barangan itu disebabkan dikenakan air banjir dan sebagainya, mungkin sebelum anda nak buang, boleh lakukan dahulu DIY yang kami nak tunjukkan kepada anda. Itu sedikit sahaja. Nanti kita akan kongsikan lebih panjang lagi bagaimana cara untuk anda membersihkan mesin basuh yang terkena banjir dan sebagainya. Yang penting itu usaha tangga kejayaan. Baiklah, kita akan kongsikan yang terkini tentang perkembangan terkini tentang cuaca dan juga mangsa perpindahan banjir kita. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, kita akan ke semenanjung Malaysia dahulu, dan diramalkan sebelah East Coast kita, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, diramalkan hujan waktu tengah hari ya. Kalau kita boleh saksikan Ini dia di kawasan Pahang. Rata-rata kawasan Pahang memang ribut petir di 1-2 tempat ataupun kawasan pedalaman sebelah petang. Di sana. Kalau kita lihat di Kelantan, di sini kita dapat lihat ribut petir di 1-2 tempat di kawasan pedalaman juga di waktu petang. Jadi jangkakanlah. Ya, dan juga kita nak bawakan kepada anda beberapa kawasan yang lain. Terengganu mungkin. Kita lihat Terengganu setakat ini juga dijangkakan ribut petir di satu tempat di kawasan pedalaman di waktu petang ya. Hati-hati rakyat jelata di Terengganu dengan segala amaran yang dikeluarkan. Mungkin kita nak tinjau juga di Selangor sebab semalam kan ada kabarnya beberapa kawasan di Kajang terutama sekali yang berlakunya banjir kilat dan air naik, namun air telah surut. Nanti kita panjangkan lagi berita ini. Tepat sekali. Jadi di sini di hari Selasa juga ribut petir di satu tempat dan dijangkakan di sebelah petang juga ya. Jadi itulah di antara highlightsnya untuk amaran cuaca
buat rakyat di luar sana. Saya tahu sekarang kerana fenomena banjir ini, kita dapat hujan sikit pun kita dah rasa panik berada di sana. Jadi jangan khawatir, kita cuba berikan yang mutakhir di sini ya. Jadi sekarang kalau kita dapat lihat mangsa pemindahan di negeri-negeri Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Selangor, setakat ini semakin berkurang. Semalam kalau saya lihat ANM bersiaran 30,000 masa berada di pusat PPS ya. Ya, sekarang 17,536 mangsa pemindahan yang berada di kawasan PPS. Okey, amaran ribut putih mungkin Nas nak tolong saya tekankan. Boleh. Amaran ribut putih pula daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi di semenanjung Malaysia tiada amaran yang dilaporkan, tetapi di Sarawak dan juga sebahagian daripada Sabah di sini, kalau tak salah saya ini kawasan Bintulu dan juga Mukah ya, dikeluarkan pada 8.25 pagi tadi. Jadi berwaspadalah rakyat di Sarawak, terutamanya di kawasan Mukah dan juga Bintulu. Itulah dia amaran ini yang terkini 28 Disember dan juga 8.25 pagi. Kita harapkan agar persiapan awal dilakukan dalam apa sahaja jua keadaan. Kalau ada amaran suruh berpindah, cepat-cepat lakukannya seperti mana yang diarahkan, sebab ramai yang terkandas disebabkan mungkin mengharapkan air cepat surut. Tapi kali ini memang berbeza, fenomenanya berbeza. Jadi apa yang kita perlu lakukan, betul-betul ikuti amaran yang dikeluarkan. InsyaAllah segalanya berjalan dengan lancar. Kita harapkan yang terbaik bagi mereka semua yang berada di mana-mana kawasan PPS terutama sekali kan. Tepat. Kita harapkan rakyat di luar sana cakna akan amaran yang diberikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kita teruskan ke segmen media sosial kita atau dari meja medsos kita, seperti yang Anim Izzati utarakan sebentar tadi. Banjir di kawasan Kajang ya. Jadi hujan lebat lebih sejam petang semalam menyebabkan beberapa kawasan termasuk bandar Sungai Long dan Taman Lembah Mewah Kajang dilanda banjir kilat dikira jangka-jangka dalam pukul 6 petang ya. Betul. Dan alhamdulillah air mula surut dan sepenuhnya berada dalam keadaan yang terkawal. Alhamdulillah. Macam mana pun inilah trauma yang kita perlu hadapi bersama. Apatah lagi mereka yang merupakan mangsa banjir. Kita yang melihat kepada keadaan ni, kalau nampak lebih daripada setengah jam dan hujan pun kita dah rasa takut. Panik. Macam manalah keadaan tu kan. Apatah lagi mereka yang berada di situasi itu. Tapi mungkin cadanganlah kan, jangan beli apa-apa barangan dahulu, perabot ke apa segala benda yang mungkin diperlukan pada ketika ini, jangan beli dahulu. Mungkin habiskan musim tenggujuh ni kan. Bayangkan Nim, kalau kita dah bersihkan rumah dan sebagainya, kita beli perabot baru, kita beli perkakas baru, banjir naik semula. Rugi kan? 2 kali begitu. Cuma mungkin tilam-tilam yang boleh kita pakai dalam masa keadaan seperti darurat ini, mungkin itulah yang boleh diberikan, yang terbaik mungkin kita boleh adakan. Cuma perabot dan sebagainya itu kita mohon tidak lagi lah. Mungkin disarankan tidak lagi beli supaya kita tak tahu kan macam mana keadaan seteruk ataupun tidak berlaku di sesuatu kawasan itu. Tunggu sekejap, tunggu sehingga hujan teduh. Baiklah, kita teruskan. Seterusnya kita nak kongsikan kepada anda, ini yang terkini dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Keselamatan Negara dari sudut PKPD yang telah pun dilaksanakan di Felda Jengka 25 Temerloh Pahang. Di mana PKPD ini akan berlangsung pada 28 Disember sehinggalah 10 Januari 2022. Ini berikutan kerana trend jangkitan COVID-19 di lokaliti tersebut seperti mana yang dibentangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, ianya meningkat. Jadi perlulah dilaksanakan PKPD bagi mengawal keadaan dan juga jangkitan kadar kebolehjangkitan COVID-19 di lokaliti tersebut. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara juga berkata keputusan itu dibuat selepas meneliti pembentangan KKM seperti yang dikatakan Anim tadi ya. Jadi berwaspada mereka di kawasan Felda Jengka 25 Temerloh Pahang dan good luck. Okey, seterusnya Nas, kita nak kongsikan pula ini bantuan banjir bagi rakyat negeri Selangor, di mana penduduk-penduduk negeri Selangor akan diberikan bantuan RM1,000 secara berperingkat. Bermula daripada hari ini kabarnya dan akan diberikan kepada beberapa PPS terlebih dahulu. Ini diutamakan bagi mereka yang betul-betul pindah di PPS yang telah pun ada 3 kategori sebenarnya ya Tim. Ada 3 kategori. Jadi kategori pertama betul mangsa yang banjir berpindah ke pusat pemindahan sementara, dan kategori yang seterusnya juga PPS swasta. Ya, PPS swasta. Jadi penerangan daripada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amizudin Syari, bantuan Selangor Bangkit itu akan diagihkan secara berperingkat. Jadi kepada anda yang masih belum mendaftar, jangan khawatir, ada pegawai yang duduk di kawasan PPS sana. Diwartakan tu. Saya untuk cuba menyelaraskan
bantuan untuk anda semua. Ya, okey, kita harapkan agar bantuan ini walaupun dengan nilai RM1,000 tu banyak sebenarnya kan dapat sekurang-kurangnya lah sebagai permulaan untuk sediakan keperluan asas itu sedikit dapat kurangkan bebanan anda kan. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik. Jadi bila kita lihat pasal tentang banjir ya, suatu lagi masalah yang timbul adalah masalah nyamuk dan air bertakung juga. Betul. Jadi di sini kita bawakan pengisian yang berguna untuk anda yang sedang menonton yang ditajakan oleh Shield Talks macam mana untuk menjaga kawasan persekitaran daripada ancaman nyamuk. Jom sama-sama kita bersama dengan Era Fazira. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton di rumah? Selalu nampak saya berlawan dengan penjenayah di kaca TV. Tapi kali ini misi saya lebih penting, iaitu berlawan dengan musuh yang berbahaya. Aedes, pembawa denggi yang boleh membawa maut jika kita leka dan tidak peka. Okey. Mula-mula ada bintik-bintik merah mula tumbuh di badan. Kemudian selera makan hilang, ada kalanya rasa nak muntah. Ada pula yang mulut, hidung, kulit mula berdarah. Demam pula tak kebah. Jadi jikalau anda ada gejala ni, ini adalah simptom denggi. Syukurlah saya dapat rawatan dan bertindak segera. Kemudian saya terfikir tentang ahli keluarga tersayang, jiran-jiran. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka juga boleh dijangkiti denggi. Denggi boleh merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Jadi, kita haruslah hapuskan sarang pembiakan nyamuk Aedes. Misalnya, tutup semua bekas simpanan air. Periksa tempat air yang bertakung di botol atau tin kosong. Sambil kita jaga kita untuk lawan COVID-19 ni, kita juga kena jaga kebersihan dan persekitaran rumah kita untuk cegah denggi yang kurang dilapukan. Nyamuk ni nampak je kecil tapi ancamannya besar. Dapatkanlah maklumat yang disediakan oleh pihak berkuasa seperti peta kawasan yang dilanda denggi, tips kenali denggi juga langkah-langkah pencegahan. Ingat, sentiasa gunakan penyembur racun serangga di rumah. Tiada lagi nyamuk kacau hidup kita. InsyaAllah tiada lagi nyamuk yang mengacau hidup kita. Terima kasih Era Fazira. Mantap gitu. Okey, selepas ini kita akan berkongsi dengan anda semua penonton Malaysia hari ini berkaitan dengan dua figura hebat yang juga turut-turun membantu mangsa banjir iaitu Datuk Roshamno dan juga Sharifah Shahira. Bagaimana mereka menggerakkan pasukan dan apakah inisiatif-inisiatif yang dilakukan bagi mengurangkan bebanan mangsa-mangsa banjir kita. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Bencana banjir yang melanda negara baru-baru ini dikatakan adalah yang terburuk pernah berlaku. Ribuan penduduk terjejas, terutamanya tempat tinggal dan barangan yang rosak sepenuhnya. Namun, keprihatinan rakyat Malaysia jelas terbukti apabila ada pelbagai pertolongan diberikan buat mangsa banjir seperti mengumpul dana, bantuan makanan, peralatan rumah, pakaian dan bantuan pembersihan rumah. Selebriti tempatan dan orang kenamaan juga turun padang bagi menghulurkan pertolongan, sekaligus menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk membantu mereka. Antaranya seperti Datuk Jovia Mandagi dan isterinya Datin Nina Sabrina Ismail Samri yang sanggup meluangkan masa membersihkan lumpur di rumah salah seorang mangsa banjir di Hulu Langat baru-baru ini. Selain itu, Harith Iskandar dan pasangannya, Dr. Jasmine Lim juga turut membantu mangsa banjir yang terperangkap di kediaman masing-masing disebabkan air yang semakin naik. Tidak ketinggalan, penyanyi nombor 1 Malaysia, Datuk Seri Siti Nurhaliza, turut turun padang bagi membantu mangsa-mangsa ini dengan menyertai misi bantuan ke lokasi yang terjejas akibat banjir. Pelakon Datuk Roshamno juga mengambil inisiatifnya sendiri dengan mengumpulkan water jet untuk diberikan kepada mangsa-mangsa banjir bagi tujuan pembersihan rumah.
Manakala pelakon dan penyampai radio Sharifah Syahira menjadikan kediamannya sebagai pusat transit barang bantuan mangsa banjir. Seorang lagi pelakon terkenal, Azhar Nurani, turut menghulurkan bakti daripada segi bantuan barangan dan tenaga dengan menyertai misi bantuan banjir. Selain itu, pelakon Malaysia yang mencipta nama di Hollywood, Datuk Michelle Yeoh, juga menyumbangkan tenaga membersih rumah mangsa banjir di Taman Seri Muda. Artis-artis lain seperti Nabila Huda, Ismail Izani, Wani Hasrita, Nabila Razali, Datuk Fiz Virus, Alif Sata dan ramai lagi yang menggunakan populariti mereka bagi memberikan khidmat kepada masyarakat, tidak kiralah daripada segi tenaga ataupun mengumpulkan dana untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan, sesuai dengan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di mana ada pengaruh, di situlah ada tanggungjawab. Jadi syabas kita ucapkan kepada barisan artis yang terus memberi tenaga untuk membantu mangsa-mangsa majir di luar sana. Ya, dan usaha ini datang daripada pelbagai pihak. Pastinya bantuan daripada anda juga, tapi menggunakan populariti dan juga pengaruh sebagai seorang figura ini pastinya amat-amat berkesan sekali dari segi nak bantu laluan dan saluran yang betul untuk bantu mangsa-mangsa banjir ni. Jadi kita terus sahaja bersama dengan dua individu yang sempat kita bawakan secara maya sahaja di MHI. Kita nak bersama dengan Sharifah Syahira dan juga Datuk Rosyamno. Ini individu yang pastinya tak cukup rehat lah buat setakat ini kan, melalui pelbagai cabaran dan juga rintangan untuk membantu mangsa banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Syira, terima kasih Datuk kerana bersama kami pada pagi ini. Saya tahu masih ada perasaan penat tu kerana masih terus membantu ya. Jadi dalam banyak orang yang bila kita dengar pasal banjir ni, dia melayan perasaan tidak berdaya tu, dia melayan perasaan amarah dia. Jadi saya kagum kepada artis yang tidak melayan perasaan itu dan terus melangkah untuk membantu mangsa-mangsa di luar sana. Jadi saya nak tanya awal-awal ni, masa detik 17 dan 18 Disember tu, apakah perasaan awal Kak Syira dan juga Datuk Rosyamno? Kita mulakan dengan Kak Syira. Okey, saya masa tu malam tu ada wedding, saya tengok hujan lebat. Saya tengok, hari ni akan berlaku ke sebab kejadian di Pahang macam tu. Tapi rupanya di Kuala Lumpur saya rasa macam, masa tu saya dah round, saya dekat Jekyll, saya dah hujan dah. Saya kata, suami saya kata, jangan mula nanti karang apa. Sikit je saya kata. Dalam besok orang dah mula bertanya ke Kak, kalau akak nak apa-apa, saya back in kan akak pergi beli. So saya buat satu, lama-lama memang buka juga, melarat juga. Ramai sebab kerana rakyat Malaysia percayakan saya. Malam besok pagi hantar barang, tengok mana tempat. Ya. Macam Datuk Rosyam pula kita nampak mengumpulkan water jet. Kan mula-mula katanya beli ya Datuk Rosyam. Lepas tu memang ada insan yang murni juga honor kepada brand tersebut nak bagi. Jadi mungkin perjalanan ni bagaimana mengambil tugas untuk kerja-kerja pembersihan pula. Datuk Rosyam mungkin nak kongsikan bersama dengan kami. Silakan. Okey, Assalamualaikum pada semua penonton wanita hari ini, pengacara Syira. Dan juga sebenarnya pada awalnya memang saya ada satu water jet. Memang saya cukup percaya dengan dah berpuluh-puluh tahun pakai kaca, dan tadi saya punya nozzle tu rosak. Jadi memang saya ada niat nak pergi bantu mangsa banjir mencuci lah. Nak angkat barang tak larat lah, ada tua-tua macam ni kan. Jadi fokus saya lah untuk mencuci. Jadi mencuci maksudnya barang dah keluar, kita niat saya untuk mencuci bagi bersih sebersih-bersihnya. Kemudian saya pergi ke kaca dan saya cakap dengan dia, ada tak barang ni? Dia kata ada. Cakap tu harga dia berapa? Saya minta diskaun sebenarnya asal dia. Saya minta diskaun. Yelah nak beli banyak. Lepas tu dia kata 20%. Cakap bagilah 50% sebab saya nak buat kerja CSR. And then dia kata kalau nak banyak, dia kata nanti I panggil bos I. Dan datanglah Encik Ismail ni, dia asal convert to Muslim. Dia kata kita pun ada donate mesin untuk NGO. Dia kata we can donate to you lah. Lepas tu dia kata let me call I punya boss. So bos dia pun turun, Mr. William. Lepas tu dia cakap borak-borak dengan saya. Lepas tu dia kata tak apalah, kita sponsor you. Kalau you nak buat kerja-kerja, you ada team, okay. Masya Allah. And then alhamdulillah rezeki. dia orang bagi saya 16 water jet. Wow. Okey, yang tim-tim semua ni memang tim daripada Datuk sendiri Maknanya kumpulkan sukarelawan sendiri. Tim yang saya bergabung dengan AC Rosyamat, Sri Ternak, Ikhlas.com, Datuk Fiz Virus, Ida Muin,
Dan juga ada satu nama tim puaka lah nama dia. Jadi kita bergabung. Tak akhirnya kisah, janji kita jalan. janji lah kita Tak jalan. kisahlah Bagus. apa nama Jadi cara Muda, Datuk Rosyam, ada yang berumur. Jadi kita pergi ni dengan kekuatan 40 hingga 5 kita pergi. Ramai. Jadi kita ramai. bagi kan, jadi maknanya ramai. kita bagikan, kita dapat buat hari Sabtu lepas saja kita dapat buat lebih kurang dalam 25 biji rumah. wow. bersihkan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. Ini di kawasan mana, Datuk? Taman Seri Muda ya. Kawasan Taman Seri Muda dan juga saya pergi ke Bukit Canggang. Bukit Canggang teruk kat sana sama air bertakung. Dan alhamdulillah water jet ni bukan saya je pakai, Datuk Fiz Fairuz bawa pergi ke Pahang. Lepas tu Datin Nina Jurin akan ambil hari ni nak bawa pergi kat mana saya tak tahu dia nak tolong. So water jet ni ada di Puchong. Jadi semuanya alhamdulillah lah. Maksudnya bukan saya seorang je pakai. Tapi bukan bagi. Bukan bagi. Kita bagi pinjam. Sebab Syabas, orang lain pun nak Datuk. pakai kan. Syabas di atas usaha Datuk setakat ini. Jadi apa yang kita nampak daripada Datuk Rosyamno, usaha yang dilakukannya dengan pula, Kak Syira pula lain sikit pendekatannya. Saya memang dekat rumah, tak ada pergi. Sekali je saya pergi, saya kata tak boleh, saya tak bergerak. Saya kena belayan rakyat. Dia nak DM. Saya pergi rumah satu ke rumah, dia datang rumah ambil barang saya, apa yang awak perlu, macam-macam. Jadi saya tak boleh bergerak. Kalau orang yang bahagian basuh-basuh. Tapi yang saya suka dari Malaysia ni, orang yang tak kemampuan pun dia kumpul kat office ke apa ke, dia beli water jet, dia bagi juga. Jadi saya bagi yang keperluan, kata kongsi. Ambil, kata nak pulang balik ke tak, ambil terus. Barang-barang daripada pertama sampai hari ni masih lagi tidak cukup toto. Ni untuk sementara 2-3 hari punya keperluan, bukan tilam. Tilam pun masih lagi kita tak mampu nak bagi, tapi ramai lagi yang minta bantal dan toto. Saya beli yang tempat tidur diorang pula, sebab mungkin kerajaan akan menyalurkan makanan setiap hari pada mereka semua kan. Ada mungkin terlampau banyak. Jadi kita masih lagi jalan lah benda yang spesifik. Ni pun Nina Jurin dah message. Mungkin dia nak ambil Datuk Rosyam punya tu, nak pergi ikut saya masuk kampung ke, sebelum message lagi dia lepas ni. Okey, lepas ni ke mana Syira dan juga pasukan? Dah lancang, Kampung Indah. Saya akan tengok sebab kadang-kadang lantai pun tak ada nak cuci. Macam mana kan, cari kita memang nak cari kederat juga untuk mengangkut barang. Lepas tu memang dah tak nak. Kita kena jaga, takut lepas ni ada denggi ke apa. I said to team, saya tak ada team. Saya tak tahu siapa dia orang. Tapi tolong hantar yang sepatutnya. Saya banyak tanya orang, kalau tak cukup barang sini ada, datang ambil berlori. Hari-hari menggunung, besok habis. Besok menggunung, habis. Daripada hari pertama. Memang kalau Semoga Allah memberkati usaha anda berdua lah. Kita ada ruang untuk satu lagi soalan. Jadi kat sini saya nak tanya soalan cepu mas sikit lah. Dalam pengalaman sepanjang memberi bantuan sukarela ni dalam 12 hari ni, apa yang boleh dilakukan untuk memantapkan lagi respons? Jadi bagaimana untuk memberi amaran awal yang berkesan buat sukarelawan yang bekerja di bawah ni? Apa pendapat Kak Syira dan juga Datuk Rosyamno? Pendapat saya, benda ni kena koordinate. Saya sebelum saya masuk ke Taman Seri Muda, saya berhubung dengan pihak berkuasa Shah Alam, memberitahu bahawa tim saya seramai berapa orang untuk masuk ke mana. Sebab apa? Takut nanti kadang-kadang terlampau ramai tumpu satu tempat. Jadi bila ada satu yang koordinate tempat ni, dia dah tahu, okey, tim ni dah masuk sini. Bila orang lain minta, jadi tak payah masuk kat situ, biarkan hantar pergi tempat lain. Makanan dah masuk kat sini, tak payah pergi sana. Jadi maknanya NGO sukarelawan kena faham, bukannya pihak berkuasa nak memandai-mandai, tapi bagaimana nak koordinatkan benda tu. Sebab kejadian banjir ni bukan satu tempat, dia punya tempat dia satu Malaysia ni. Macam mana jangan tumpu satu tempat, hulu langat. Jadi Taman Seri Muda, tapi dia sebenarnya banyak. Jadi bila pihak berkuasa saja tahu kat mana tempat-tempat yang sebenarnya patut ditolong yang belum ada orang tolong, ini sebab tu kena bersama dengan pihak berkuasa, sebab dia orang akan koordinate kita ke mana kita nak pergi. Kak Syira pula macam mana? Saya ramai orang DM, sedangkan macam memanglah kadang-kadang rumah orang tu rumah kaya, rumah batu, tapi dia tidak ada kederat. Tak ada kadang-kadang siapa nak menolong dia. Saya kata tolong pergi juga, pakcik dah separuh nyawa dah. Kena tu. Jadi saya memang bercakap, saya pun pergi rumah ke orang lah akan pergi tolong tengok pakcik ni. Tolong pergi yang kat dalam. Saya jumpa kak, saya jumpa pergi cepat. Apa yang dia laporkan lah, tapi saya tak pergi lagi. Saya sebab bercakap dengan orang-orang dalam ni.
Yalah, terima kasih Dan banyak-banyak. juga Terima kepada kasih. Rakyat Singapura juga. Rakyat Singapura banyak juga back in kat saya. Terima kasih kerana percaya. Yang banyak ramai hantar barang dan percaya. Dan kadang-kadang daripada Puchong pun walaupun sana banjir, dia hantar sini, dia kata kat sana insyaAllah dah okey lah. Dia Ya, kata ya. tolong hantar ke Pahang. Tolong hantar ke Pahang, dia kata. Ya. Terima kasih banyak-banyak Sharifah Syahira dan juga Datuk Roshamno. Perkongsian ini sangat-sangat bermakna supaya menjadi inspirasi bagi yang lain nak membantu juga. Dan tips yang dikongsikan juga bagi mereka yang nak gerakkan NGO persendirian ni kan. Tepat Terima sekali. kasih banyak-banyak kita ucapkan. Semoga dipermudahkan atas apa sahaja usaha Sama. selepas ini ya. Teruskan Assalamualaikum. Teruskan usaha anda bukan saja untuk barisan-barisan artis yang Itu menolong dia. mangsa-mangsa banjir, tetapi juga kepada hero-hero di luar sana. Hero pun tak payah nak pakai emas lah, nak beli terbang betul. lah. Okey. Pada Abang Viva kita, kepada semua sukarelawan yang telah membantu. Terima kasih dari pasukan MHI untuk anda semua. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda tabung bagi bantu mangsa banjir telah pun digerakkan oleh pihak kami NSTP Media Prima. Sama-sama kita saksikan nombornya nanti untuk anda mungkin boleh kongsikanlah nak salurkan segala bantuan yang boleh semampu anda untuk kongsikan. Ini dia Maybank 514105320757 tabung bencana NSTP Media Prima untuk anda salurkan bantuan. InsyaAllah kita akan sampaikan wang penderma-penderma ini bagi mereka yang memerlukan mangsa-mangsa banjir kita. Baiklah, kita berehat seketika. Terima kasih Anil dan terima kasih sekali lagi kepada Sharifah Syahria dan juga Datuk Roshamno. Dan kita akan kembali dengan suatu bingkisan inspirasi untuk anda yang mengalami kerosakan, terutamanya mesin basuh. Mungkin ada solusi untuk anda. Semuanya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI. Masa menunjukkan 10.05 pagi dan kepada anda yang baru saja bersama kita, kita akan kongsikan pengisian terutama buat mangsa-mangsa banjir yang telah mengalami kerosakan di rumah. Alat-alat perkakas elektrik anda pastinya telah mengalami kerosakan dan kita cuba memberikan inspirasi sedikit untuk mesin basuh anda yang terkena air banjir. Masih ada harapan buat mesin basuh anda. Kita saksikan. Gunung apakan gaya tangan tak sampai pula. Kita mengalami masalah teknikal sedikit di pagi hari ini. InsyaAllah kita akan simpan bingkisan ini untuk anda. Sementara itu kita terus bersama Anim Izzati. Apa ceritanya Anim? Baik, terima kasih Nas. Kita nak kongsikan pula kepada anda dalam pelbagai cara untuk kita mendapatkan wang tunai. Seperti mana yang kita tahu, ada salah satu cara iaitu kita boleh membuat cagaran barang kemas ataupun emas. Tetapi saluran ataupun platformnya pastilah kena tepat, betul dan dipercayai. Di manakah? Jadi video ini kita nak kongsikan bersama dengan anda tentang Ar-Rahnu. Sama-sama kita saksikan. Jom ke Ar-Rahnu CBP. Dapatkan nilai gadaian yang tinggi dari kami. Kunjungi cawangan CBP seluruh Malaysia atau hubungi kami hari ini. Ar-Rahnu, CBP kan ada. Tempat yang pastikan ianya selamat dan dipercayai itu adalah salah satu faktor yang perlu kita perhalusi jika kita nak buat cagaran barang kemas ataupun emas. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus saja bersama dengan individu ini iaitu Encik Muhammad Faris Kamarudin selaku Ketua Pegawai Komersial CBP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita terus saja ya. Terima kasih bersama dengan kami. Kabarnya nak berkongsi. Mungkin ada dalam kalangan kita yang masih lagi tak tahu apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Ar-Rahnu dan mungkin nak kongsikan bersama dengan kami mengapa orang ramai perlu mendapatkan perkhidmatan bersama dengan Ar-Rahnu. Silakan. Baik, secara mudahnya sebenarnya Ar-Rahnu ini ialah sejenis produk produk pembiayaan yang membolehkan pelanggan atau penggadai menggunakan emas tersebut untuk dicagarkan untuk mendapatkan wang tunai. Jadi berapa banyak wang tunai yang boleh didapatkan tu sebenarnya simple je. Ada 3 faktor utama. Nombor 1, berapakah margin atau peratusan yang diberikan oleh operator Ar-Rahnu tersebut. Apakah emas yang digadaikan itu, maknanya jenis mutu emas itulah. Dan yang ketiga ialah apakah harga emas masa.
Jadi daripada situ pelanggan itu boleh mendapatkan wang tunai dalam tempoh yang singkat sebenarnya. Kalau rata-rata kita tengok antara 15 ke 30 minit. Jadi pajak gadai Islam atau Aranu ini merupakan sebuah pembiayaan yang tepat dan mudah sebenarnya. Dan walaupun Aranu ini adalah sebuah produk patuh syariah, tapi ia terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Jadi tak ada halangan. Ada orang kata kalau orang Muslim boleh ke Aranu? Boleh, tak ada masalah. Itu sedikit Aranu. Okey, mungkin dalam kalangan kita ni ada juga yang mengatakan ada pilihan lain iaitu pajak gadai konvensional. Jadi kenapa ada perbezaan? Apakah perbezaan yang mungkin boleh dikongsikan bersama dengan kami dan kenapa kita kena pilih kelebihan yang ada pada Arahnu? Boleh. Mungkin pajak gadai konvensional wujud lebih lama daripada Arahnu di Malaysia lah. Ya, betul. Lebih khusus di Malaysia. Jadi mungkin mereka lebih dikenali dan mereka banyak wujud di shop houses, rumah kedai di kawasan-kawasan kediaman, kawasan-kawasan. Jadi sebab itulah itu tugas kami sebagai operator Arahnu. Kita perlu war-warkan perkhidmatan Arahnu ini kepada semua masyarakat. Adanya pilihan lain selain daripada pajak gadai konvensional iaitu Arahnu. Dan sebenarnya ada banyak kelebihan dan manfaat bila kita menggunakan Arahnu atau pajak gadai Islam. Contohnya kadar keuntungan yang dikenakan lebih rendah, charge perkhidmatan yang rendah, nilai gadaian tidak merosot, ada perlindungan takaful, kemudian ada tempoh bayaran balik yang munasabah. Dan kalau barang yang tidak ditebus itu dilelong, ada lebihan kita pulangkan kepada penggadai atau pelanggan. Tak ada masalah. Okey. Agak-agaknya kenapa pada ketika ini setengah daripada kita masih lagi memilih pajak gadai konvensional berbanding dengan Arahnu? Pada pendapat Encik Faris, kenapa? Mungkin kurang pendedahan dan mungkin macam saya sebutkan tadi, mungkin dari kalangan Arahnu, operator Arahnu sendiri belum betul-betul dapat penetrate atau menembusi pasaran pajak gadai konvensional. Sebab itu kita buat banyak inisiatif. Kita buat contohnya macam hari ni lah. Pagi ni saya bagi penerangan sikit, kita bagi maklumat dan kita buat kempen, kita buat promosi dan kita cuba banyakkan cawangan-cawangan atau outlet operator Arahnu. Bukan dari CBP saja, kalau tengok daripada bank-bank lain dan operator Arahnu pun ada. Jadi insyaAllah sebelum, kalau untuk pelanggan pegadai itu sebelum pergi ke pajak gadai konvensional, cuba cari dulu pajak gadai Islam atau Arahnu dekat dengan anda lah. Okey, CBP juga turut menawarkan perkhidmatan Arahnu dan apa yang mungkin ditawarkan oleh CBP ini untuk perkhidmatan pajak gadai Islam ini? Baik, okey. Yang pertama sekali kita menawarkan pembiayaan sehingga 75%. Bermakna kalau bawa barang bernilai RM1,000 boleh dapat RM750 lah, ya. Dan setiap pelanggan atau penggadai boleh menggadai sehingga RM50,000 sehari dan sehingga RM350,000 secara total untuk satu akaun atau satu pelanggan lah. Dan barang kemas yang kita terima atau barang emas yang kita terima ialah barang kemas, jewelleries lah untuk kaum wanita mesti tahulah, rantai, gelang, tangan, cincin, subang dan sebagainya. Shilling emas, kepingan emas minimum 1 gram kita terima. Jadi kita terima semua barangan emas daripada mutu 750 sehingga 999 yang memenuhi syarat gadaian lah. Ada beberapa syarat yang tidak membolehkan, contohnya kita tak terima emas putih atau emas rose, sekarang ni famous orang Italia ke apa semua, itu kita tak terima lagi, belum terima. Jadi charge pun sangat rendah dan kita kira secara harian, bukan bulanan. Dan jumlah minimum ialah RM100. Jadi sebenarnya kalau tengok dekat jari pun satu cincin tu saya rasa sekarang minimum 1 gram, 2 gram dah RM800. Betul. Itu pun dah boleh, maknanya dengan sebentuk cincin dah boleh dapat dapat digadaikan dan dapat wang tunai. Dan silakan. Tadi, gadaian ni boleh gunakan untuk macam-macam tujuan. Kita boleh guna untuk pergi umrah, untuk pergi haji, untuk pendidikan, untuk perniagaan. Dan kalau kita relate dengan sekarang, mungkin boleh digunakan untuk mengurangkan beban kewangan berkaitan dengan bencana alam, banjir sekarang kan. Jadi kalau dia barang kemas tu mungkin boleh gunakan sementara lah untuk mengurangkan beban kewangan. Encik Faris, kita ada beberapa saat saja lagi. Mungkin Encik Faris nak kongsikan bersama dengan kami apakah lagi yang sedang dijalankan antara kempen daripada Arahnu. Silakan. Okey, kami ada kempen di CBP 6 bulan bermula daripada 1 Oktober sehingga 31 Mac 2022.
nama kempen tersebut ialah Ingat Arano, Ingat CBP. Hadiah yang ditawarkan berjumlah RM70,000. Hadiah utama RM15,000 berbentuk barangan kemas. Jadi sambil menggadai, sambil menang, boleh berkunjung ke mana-mana cawangan CBP, 29 cawangan dan outlet di seluruh negara, atau layari laman sesawang kami cbp.com.my dan juga mana-mana ni lah social media Instagram dan Facebook di MyCBP. Ya, itu dia seperti mana yang anda dapat saksikan di skrin sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Faris Kamaruddin selaku Ketua Pegawai Komersial CBP berkongsi dengan kita bagaimana caranya, prosedur ataupun proses yang perlu anda lalui jika anda berminat untuk membuat cagaran barang kemas dan emas di CBP. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Baik, itu dia tadi perkongsian untuk anda semua penonton Malaysia hari ini, dan kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini anda kena ikuti sebab apa kita nak kongsikan bagaimana perjalanan kru MHI bersama dengan pasukan sukarelawan ke Mentakap semalam. Maksudnya hari Ahad tapi semalam kita nak kongsikan juga di MHI, jadi kita nak kongsikan rangkuman secara keseluruhannya bersama dengan anda penonton Malaysia hari ini. Kita rehat seketika. Masih lagi bersama dengan kami, Nas dan juga Anim di Malaysia hari ini. Di minit-minit yang terakhir ni kan, kita nak berkongsi dengan anda semua. Mungkin sedikitlah kita nak tanya Nas juga macam mana melihat kepada dari awal pembabitan ni lah. Nas juga pastinya ada secara persendirian membantu. Dari sudut pelbagai jenis bantuan pun sekurang-kurangnya kita bantu. Kan? Saya cakap terang, saya serba salah sebenarnya apabila 17 Disember sampai ke 18 Disember tu kita dah nampak di media sosial begitu banyak yang perlukan bantuan. Jadi saya utarakan kepada isteri saya nak turun dengan tim MHI nak tolong. Tapi isteri pula yang katakan, abang, COVID ni masih ada, kita ada orang tua, kita ada anak-anak. Jadi serba saya. Jadi kita bantu dari segi kewangan saja apa yang boleh. Tapi saya bayangkan Anim dengan keluarga tapi masih turun untuk membantu pengalaman Anim pula macam mana? Itulah nak tak nak kita kena fikir yang mereka lagi susah daripada kita lah. Kan mereka lagi lalui pelbagai cabaran daripada kita. Apa yang kita mampu kita lakukan sebab niat kita cumalah nak tolong sahaja semampu kudrat yang kita ada. Itulah dia yang kita harapkan. Okey, kita nak bersambung perkongsian di MHI macam tadi kan, ada pula teknikalnya Kita nak kongsi sebenarnya bagaimana anda boleh lakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan cara ini sebelum anda nak lakukan DIY untuk besin basuh. Tapi saya ingat saya nak kongsikan yang tu. Tapi kita kongsikan tak ada masalah, yang lain. Tak ada masalah. Kita akan kongsi di lain hari. Tapi di sini kita nak war-warakan usaha tim MHI bersama dengan sukarelawan-sukarelawan menaiki kenderaan pacuan 4 roda untuk sampai ke mangsa-mangsa banjir di Mentakap. Jadi syabas kepada tim MHI. Kita saksikan. Pada 19 Disember lalu, kawasan Mentakap dinaiki air secara mendadak selepas hujan lebat turun hampir 2 hari. Akibatnya, bandar itu seakan-akan hilang dari pandangan mata sehinggakan hanya bumbung atap sahaja yang kelihatan. Selepas beberapa hari, banjir mulai surut. Kru Malaysia hari ini dengan kerjasama Mapim Rangers serta beberapa sukarelawan pasukan pacuan 4 roda mengadakan misi bagi menghulurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas. Amin, amin, Rabbal Alamin. Baik, ini adalah misi kami bersama dengan Mapim Rangers Malaysia, bersama MHI dan juga beberapa NGO yang lain. Kami bergabung juga dengan penggiat-penggiat pacuan 4 roda. Dan misi ini akan kami bawa bantuan barang keperluan kepada mangsa banjir yang terjejas di Mentakap Pahang. Dan hari ini saja kami difahamkan mungkin sebanyak dalam 23 buah pacuan 4 roda akan bersama dengan kami. Ada sebuah bas yang membawa barangan-barangan keperluan dan juga sebuah ambulans turut serta sekiranya ada sebarang kes kecemasan dan sebagainya. Jadi inilah dia misi yang cukup kami rasa cukup berbesar hati untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah dalam beberapa minit saja lagi kita akan bergerak terus ke lokasi. Baik, sekarang ni saya bersama dengan Encik Izam dan kereta ini sebenarnya, kereta pacuan 4 roda ini membawa
muatan bantuan difahamkan ada toto, ada 65 botol 5 liter air yang dibawanya, dan difahamkan juga untuk misi ini setiap pacuan 4 roda mereka membawa barang-barang bantuan seperti bantal, pakaian, emas, kain batik, kain pelikat, sejadah. Jadi ini antara barang-barang yang diberikan tumpuanlah kepada masa-masa banjir di Mentakap. Dan kami difahamkan juga misi ini sebenarnya mereka cuba untuk menghantar barang-barang bantuan ini secara terus kepada keluarga yang terjejas. Kerana difahamkan banyak lagi sebenarnya keluarga yang tidak menerima barang bantuan, terutamanya di kawasan yang lebih terpencil. Jadi kita harapkan bantuan ini dapat tiba selamat di lokasi nanti, kerana kita pun sendiri tak tahu bagaimana keadaan di Mentakap setakat ini. Kalau sekiranya air sudah surut, alhamdulillah, dan mereka juga ada membawa 2 buah bot sekiranya ada sebarang keadaan yang tertentu memaksa mereka masuk ke kawasan tersebut dengan menggunakan 2 buah bot tersebut. Ketika berada di lokasi, kami dimaklumkan bahawa air banjir baru sahaja surut sejak 2 hari lalu. Menurut Ketua Kampung Sungai Buloh Mentakap, Ahmad Jafri Dola, sewaktu kejadian, kawasan yang menempatkan 5 buah kampung dengan anggaran 220 buah rumah dan 1,000 penduduk ini telah ditenggelami air hampir 90%. Berdasarkan daripada informasi penduduk tempatan di sini, bayangkan bila kalian lihat di sebelah sini, Kampung Sungai Buloh, jambatan. Bila kami di sini diceritakan bahawa air yang naik ketika itu banjir hanya tinggal sejengkal saja lagi untuk menenggelami jambatan di belakang saya ini, dan air yang berada ketika itu sangat deras, dan difahamkan juga ketika itu mereka berada di sana selama 3 hari tanpa bantuan. Kami telah dipecahkan kepada 2 kumpulan bagi melancarkan operasi pembahagian sumbangan kepada mangsa banjir di sekitar kampung ini. Rata-ratanya sedang membersihkan rumah daripada selut dan lumpur serta melupuskan kebanyakan perabot yang telah musnah. Kami turut berpeluang untuk melihat sendiri kesan banjir yang melanda sepanjang tebing Sungai Semantan. Kesan ketinggian paras air banjir jelas kelihatan pada daun pokok. Malah, ada juga bangsal di tepi sungai yang roboh kerana arus sungai yang deras. Melalui laluan sungai ini, kami turut menghulurkan sumbangan kepada mangsa banjir dan singgah ke sebuah kediaman berhampiran tebing yang rosak teruk. Habsah Abdul Hamid, 64 tahun, antara mangsa banjir yang terjejas. Mengimbas kembali situasi cemas itu, dia terpaksa meninggalkan rumahnya pada jam 3 pagi sehelai sepinggang kerana air sungai naik agak cepat. Saya duduk mana, memang kata anak atau kampung tu kan. Saya menangis. Tak tahan sebab. Memang saya menangis betul lah. Tengok keadaan rumah, tengok keadaan semua tak dapat selamat. Memang saya menangis betul. Memang saya menangis. Memang saya sedih. Terlalu sedih. Saya tak boleh nak kata apa-apa. Masa anak hantu kampung dalam WhatsApp kan. Saya tengok, memang saya sedih betul. Saya tak boleh cakap benda. Sedih sangat. Tak dapat nak tahan. Saya datang daripada Bangi lah untuk tolong saudara mara dekat sini lah. Sebab tengok dekat WhatsApp group, diorang kata memang kali ni banjir bukan biasa-biasa, orang cakap memang lumpur. Pun paras betis juga, ada punya selut dia. So ni pun kita orang buat sikit-sikit kat sini, family pun 5 buah rumah kena kan.
Usai pembahagian barang bantuan kepada penduduk di kampung ini, perjalanan kami diteruskan ke lokasi terakhir, iaitu rumah pangsa Jalan Karak yang turut terkesan disebabkan banjir. Barangan bantuan diasingkan mengikut keperluan penduduk di sini dengan keutamaan diberikan kepada penghuni tingkat bawah yang ampuh sepenuhnya. Pengagihan barang tersebut melibatkan hampir 100 unit rumah di sini tanpa mengira bangsa dan agama. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Meskipun barangan yang diberikan tidaklah seberapa, tetapi senyuman dan ucapan terima kasih yang diucapkan oleh mangsa banjir ini sudah cukup menggambarkan betapa mereka menghargai setiap bantuan yang dihulurkan. Berat mata memandang, berat lagi mata memikul. Itulah dia luahan tim. Berat lagi bahu yang memikul. Berat lagi bahu yang memikul. Saya tengok pun sebab mungkin saya sedih sebab luluh hati saya. Saya tak dapat bayangkan bila Anim sampai ke kawasan banjir itu. Kalau saya ada di sana, saya nampak kerosakan dia, saya hilang semangat begitu. Hilang semangat saya. Kita kena semangat dan kita kena teruskan misi ini dan kita kena berdoa supaya kita mampu lakukan bantu mereka yang mangsa-mangsa selepas ini. Kita tak tahu apa yang terjadi. Jadi kekuatan kita pun kita kena kawal juga emosi pada ketika itu sebab saya tak boleh nak sedih depan mereka. Mereka dah cukup dengan kesedihan kan. Jadi apa pun kita harapkan yang terbaik. Terima kasih kru MHI pun kabarnya tidur dekat office ya. Itulah tidur dia. dekat studio sebab keesokan harinya iaitu pagi tu bekerja. Tapi tak apalah. Itulah kehidupan yang perlu kita teruskan untuk membantu mereka yang memerlukan ni. InsyaAllah esok kita nak berkongsi bagaimana nak bina semula kehidupan selepas banjir. Pasca banjir ni fasa yang paling ralat, fasa yang paling sedih. Kita nak sama-sama kongsikan kepada anda semua esok topik kita. Ikuti kami di MHI. Jangan lupa jaga diri baik-baik. Dalam jaga diri baik-baik tu mungkin pesanan saya untuk sukarelawan di luar sana untuk bersama-sama anggota keselamatan ya, jaga diri baik-baik sewaktu anda menjalankan sukarelawan sana. Terima kasih banyak-banyak rakyat Malaysia. Assalamualaikum semua.